A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, jadi pada malam ni kita sambung sebahagian lagi daripada beberapa peringatan ataupun perkara yang dipesan oleh pengarang kitab Al-Mawa'izul Badi'ah di dalam pengajaran yang ke-39, ketika mana sebahagian daripada apa yang telah pun disebutkan oleh pengarang kitab ini telah pun kita kongsikan dalam perkongsian ilmu yang telah lalu. Maka pada malam ini kita sambung sebahagian lagi daripada apa yang ditulis, apa yang diperingatkan oleh pengarang kitab ini. Mudah-mudahan ada sesuatu yang boleh kita manfaatkan, insya-Allah. Baik. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala, berkata Ibrahim anak Adham rahimahullah, berpagi-pagi aku kebanyakan rijalullahu ta'ala, yakni segala lelaki Allah ta'ala, yakni segala lelaki awliya Allah ta'ala pada Bukit Lubnan. Maka adalah mereka itu berpesan akan daku, apabila engkau kembali kepada segala anak dunia dan ajarkan olehmu akan mereka itu semua hanya dengan 4 perkara. Maka malam ni kita nak sambung pula apa yang disebut oleh Ibrahim Al-Adham. Setelah mana kita kongsikan apa yang telah pun disebut dalam kitab ni sebagai apa yang diperkatakan ataupun apa yang telah pun dilakukan oleh Abu Yazid Al-Bustami. Maka malam ni kita sambung sebahagian lagi daripada riwayat yang menceritakan tentang Ibrahim Al-Adham, yang mana pagi-pagi dia bertemu dengan wali-wali Allah, ketika mana dia dipesan oleh mereka yang dia temui dengan supaya diperingatkan manusia dengan 4 perkara. Yang pertama, barang siapa banyak makan, niscaya tidak mendapat ia akan lazat bagi berbuat ibadah. Yang kedua, dan barang siapa memperbanyakkan tidur, niscaya tiada mendapat ia akan berkat pada umurnya. Yang ketiga, dan barang siapa banyak menuntut ia kegemaran manusia, niscaya tidak mendapat ia kegemaran Allah Ta'ala. Dan yang keempat, dan barang siapa memperbanyakkan ia akan berkata-kata yang sia-sia dan mengumpat-ngumpat, maka tiada keluar ia daripada dunia ini atas agama Islam. Maka itu perkara yang dipesan kepada Ibrahim Al-Adham, untuk mana kata kalau dia bertemu dengan seseorang, maka inilah perkara yang perlu dipesan kepada orang yang dia jumpa. Pertama, yang disebut sebagai persoalan barang siapa yang banyak makan. Jadi persoalan yang berkaitan dengan persoalan keperluan manusia, persoalan yang menjadi sesuatu yang diperlukan di dalam kehidupan makhluk Allah Subhanahu wa taala, antaranya ialah persoalan makan ini tadi. Cuma di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini, segala kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maka perlulah dilakukan dengan cara yang memberikan manfaat. Dalam keadaan mudah-mudahan dia memberikan faedah kepada apa yang kita perolehi. Dan di antara perkara yang boleh mengganggu ataupun mengasingkan ataupun menjauhkan kita daripada mendapat manfaat daripada perkara-perkara yang kita lakukan, ialah ketika mana kita melakukan perkara itu dengan cara melampaui batas. Hatta dalam persoalan ibadah sekalipun, ketika mana adanya apa yang disebut sebagai persoalan pelampauan batas dalam melakukan ibadah, maka kadang-kadang keberkatan dan kebaikan yang ada di dalam ibadah tadi tidak akan dapat mana kata diperolehi. Jadi kerana itulah dipesan kepada Ibrahim Al-Adham untuk menyatakan tentang persoalan apa yang disebut sebagai persoalan mana kata makan ataupun keperluan yang dihajatkan oleh makhluk, oleh manusia ini, maka tidak menjadi halangan, tidak menjadi sesuatu tegahan, melainkan kalau sekiranya dia dilakukan dalam keadaan melampaui batas. Kenapa? Kerana setiap perbuatan-perbuatan yang kita laksanakan, maka dia ada kesan yang tersendiri. Dia ada natijah, dia punya hasil daripada apa yang kita buat.
Kerana itulah kita dipesan untuk hanya melakukan perkara-perkara yang baik dan meninggalkan ataupun menjauhkan diri daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Kerana setiap apa yang kita buat tadi akan memberikan natijah yang tertentu. Jadi di antara perkara yang disebut di dalam peringatan yang pertama ini, ketika mana banyak makan tadi akan menatijahkan persoalan dia tidak akan mencapai ataupun tidak akan mendapat rasa kelazatan dalam berbuat ibadah. Ini di antara persoalan, di antara perkara yang dipesan dalam keadaan persoalan yang disebut sebagai keutamaan tadi ataupun keperluan dalam hidup manusia ini, maka hendaklah dilaksanakan dengan cara yang sebaik mungkin mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan perkara ini dalam keadaan tidak melampaui batas. Yang Allah sebut dalam Al-Quran, kulu washrabu wa la tusrifu. Dalam keadaan boleh makan, maka boleh juga mana kata minum, tetapi dalam keadaan wala tusrifu. Tapi jangan dalam keadaan hingga ke tahap yang disebut sebagai israf ataupun persoalan-persoalan yang melampaui batas. Antaranya dalam keadaan kita makan dengan tidak mengambil kira makanan-makanan yang kita makan tadi bersumberkan sumber yang dibenarkan ataupun sebaliknya, ataupun dalam keadaan makan tadi menyebabkan berlakunya pembaziran ataupun macam-macam lah yang termasuk di dalam apa yang Allah sebut sebagai wala tusrifu. Kenapa? Kerana ketika itulah dia akan mana kata memisahkan, menjauhkan kita daripada mendapat manfaat dan faedah daripada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, terutama dalam persoalan yang disebut sebagai persoalan peribadatan, persoalan kepatuhan dan ketaatan kita kepada apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan ibadah yang telah pun kita sebutkan hari itu, maksud ibadah ni bukan saja terkhusus kepada apa yang kita sedia faham, tidak saja bergantung kepada apa yang kita sedia tahu. Ketika mana kalau kita memperkatakan, ketika mana kalau kita menyebut, ketika mana kalau kita menyatakan ibadah itu apa, maka kita akan lebih cenderung untuk melihat ibadah ni hanya terkhusus kepada perbuatan-perbuatan ataupun amalan-amalan yang tertentu. Antaranya sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian berzakat, bersedekah, ibadah haji, umrah dan beberapa lagi lah perkara-perkara yang kita hanya nampak ataupun kita yang mengkhususkan itu sebagai perkara ibadah. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ataupun para ulama mana kata menyebut bahawasanya ibadah dalam keadaan apa yang disebut sebagai persoalan ketaatan dan kepatuhan. Bermakna setiap apa juga yang kita buat, setiap apa juga yang kita lakukan, setiap apa juga yang kita kerjakan di dalam kehidupan yang ada ini, maka dia sebenarnya termasuk di dalam apa yang disebut sebagai ibadah. Dalam keadaan ada dia punya ketetapan, ada dia punya peraturan, ada dia punya undang-undang, ada dia punya kaedah dan seumpamanya. Jadi ketika mana kita melaksanakan perkara tadi, maka mudah-mudahan itulah yang mendatangkan kebaikan, itulah yang mendatangkan sesuatu yang boleh kita manfaatkan. Dan sekiranya kalau kita keluar daripada perkara yang tersebut, maka kita telah dikira sebagai mereka yang melampaui batasan-batasan yang akhirnya menjadikan kita sebagai orang yang rugi. Ketika mana ya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan beberapa peraturan-peraturan dan juga perkara-perkara dalam setiap apa juga yang kita jumpa dalam kehidupan yang ada ini. Sebagaimana yang telah pun kita sebutkan hari itu, kehidupan yang ada ini bukan sesuatu yang bersifat milik kita secara mutlak. Dalam keadaan maksudnya kita boleh buat, kita boleh mencorak, kita boleh membentuk, kita boleh mana kata melaksanakan hidup ini sebagaimana yang kita hendak.
sebagaimana yang kita suka, sebagaimana yang kita mahu, tanpa memikirkan di sana sebenarnya ada Tuhan punya kehidupan yang ada ini, yang Allah pinjamkan kepada kita agar mudah-mudahan kehidupan yang ada ini memberikan sesuatu manfaat dan faedah kepada diri kita. Tetapi kalau sekiranya kita tidak melihat kepada persoalan itu, maka mungkin akan terjadilah apa yang disebut sebagai peringatan ni tadi, ketika mana dalam kehidupan ini kita mengutamakan perkara yang disebut sebagai persoalan makan tadi, hingga kadang-kadang kita tidak mengambil kira persoalan yang disebut sebagai ibadah di sebalik perbuatan makan yang diberikan ataupun yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ni yang disebutkan tadi, bukan maksud kata banyak atau tak boleh makan banyak, tak ada masalah nak makan banyak, cuma banyak makan maksudnya dalam keadaan hanya menumpukan kepada soal makanan, tapi tidak mengambil kira ketetapan dan peraturan dan juga perkara-perkara yang telah pun diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam persoalan yang disebut sebagai persoalan makan tadi. Maka kerana itulah nanti akan menjadikan manusia ini berasa tidak lazat ataupun berasa tak selesa untuk mana kata nak berbuat ketaatan kepada Allah, ketika mana dia menumpukan persoalan makan tadi hingga ni membelakangkan apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang berkaitan dengan persoalan makan, hingga mana kata kadang-kadang dia mengenepikan persoalan boleh ataupun tidak, persoalan halal ataupun haram, persoalan disuruh ataupun ditegah. Kenapa? Kerana menumpukan persoalan hajat dia tadi untuk nak makan. Maka yang ni yang disebut dalam keadaan kita tidak memikirkan sesuatu yang sepatutnya menjadi keutamaan dan juga menjadi sesuatu yang patut kita berikan perhatian dan juga penumpuan dalam melaksanakan hajat ataupun keperluan yang telah pun ada dalam kehidupan ini. Balik macam kita kata tadilah, bahawasanya kehidupan ni bukan kita punya. Kalau kehidupan ni milik kita, kehidupan ni secara mutlaknya kita punya, tak apa. Tak, kita nak buat apa pun tak ada masalah. Tapi sebenarnya kehidupan yang ada ini merupakan pinjaman, dan sebagaimana juga yang telah pun kita buat sebagai misal hari itu, bila mana kata kita pinjam sesuatu daripada seseorang, maka kita terikat dengan syarat dan peraturan. Kita terikat dengan beberapa ketetapan, walaupun dari sudut hukumnya semasa mana benda tadi kita pinjam, dari segi adatnya kitalah sebagai tuan punya. Cumanya pemilikan tadi tidak secara mutlak. Kita pinjam hanya sementara dalam keadaan milik kita sekejap, dan kita terikat dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ni yang dipesan dalam keadaan tak apa kita nak buat perkara-perkara yang asalnya diharuskan, asalnya menjadi keperluan, asalnya menjadi satu kepentingan dalam kehidupan. Makan merupakan alat kepada kita untuk mencari penyebab kepada kesihatan, penyebab kepada persoalan kehidupan, yang mana dengan sebab sihat dan hidup tadi kita dapat melaksanakan tuntutan, dapat melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Cuma jangan dijadikan alat tadi sebagai matlamat. Dia dua benda yang berbeza. Apa perkara yang kita sebut sebagai matlamat dengan perkara yang bersifat alat, maka kedua-duanya tadi sudut penglihatan yang kita lihat tadi mendatangkan sesuatu yang sifatnya, yang kesannya sungguh berbeza. Jadi yang disuruh dalam syarak ini, makan itu sebagai satu alat untuk maknanya mencari sebab untuk kita dapat melaksanakan kepatuhan. Bukanlah kehidupan ni kita matlamatkan untuk nak makan. Jadi kalau sekiranya kehidupan ni kita matlamatkan untuk nak makan saja, mungkin kadang-kadang dia akan jadi sesuatu yang merugikan diri kita. Maka itu yang disebut sebagai perkara yang pertama. Baik. Kemudian yang kedua,
Dan barang siapa yang memperbanyakkan tidur, nescaya tiada mendapat ia akan berkat pada umurnya. Juga perkara yang berkaitan dengan persoalan sebahagian daripada keperluan dan juga hajat dalam kehidupan. Ketika mana manusia memerlukan apa yang disebut sebagai perbuatan tidur tadi, dan Allah menjadikan di antara kaedah untuk mana kata manusia tadi berehat dengan dia tidur. Cuma dalam keadaan terlalu banyak, kalau sekiranya kita melakukan perkara ini, maka dia mendatangkan kesan yang tak baik juga kepada diri kita. Balik macam yang tadi jugalah persoalan apa yang disebut sebagai melampaui batasan-batasan. Jadi perkara tu yang dilarang. Hatta dalam ibadah sekalipun, dalam ibadah, dalam keadaan kita beribadah pun kita dilarang untuk melakukan ibadah tadi dalam keadaan melampaui batas. Kenapa? Kerana dalam apa yang kita lakukan ini, apa yang dituntut ialah supaya apa yang kita buat ini kalau boleh dilaksanakan dalam keadaan yang berterusan. Dalam keadaan yang sentiasa kita buat, bukan maksudnya dalam keadaan ada masa-masa yang tertentu. Jadi kalau sekiranya kita melakukan ibadah, melakukan amalan, melakukan apa juga kerja dalam keadaan melampaui batas, maka kemungkinan kerja yang kita buat tu dia tak lama mana. Dalam keadaan kerja yang dia buat tadi dia tidak berterusan dalam keadaan yang berpanjangan. Kerana itulah maknanya apa juga perkara yang maknanya dilakukan, maka perlulah dilakukan dalam keadaan apa yang telah pun ditentukan oleh syarak, dalam keadaan Allah dia mengetahui kemampuan dan keupayaan kita sebagai manusia yang ditaklifkan untuk menjadi khalifah. Maka kesemua peraturan-peraturan dan ketetapan-ketetapan dalam ibadah itu diberitahu kepada kita, supaya bila mana kata kita buat dia mendatangkan kebaikan-kebaikan yang tertentu. Jadi ketika mana tidur tadi memberikan sedikit kebaikan dalam kehidupan ini, tapi kalau terlampau sangat, kalau mana dalam keadaan yang disebut sebagai terlalu kita melakukan perbuatan ini, maka antara penyebabnya, kata pengarang kitab ini, hilang keberkatan pada umur. Maksud keberkatan itu maknanya kebaikan pada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita yang kita sebut sebagai umur. Kerana kita tahulah bila mana kata maknanya dalam keadaan tidur tadi, maka biasanya orang yang tidur tu dia tidak melakukan apa-apa perbuatan. Dia tidak melakukan apa-apa amalan, dia tidak melakukan apa-apa perkara melainkan itu jelah. Jadi bila mana dalam keadaan kata tak ada amalan-amalan, tak ada kebaikan-kebaikan yang ada ini, maka hilanglah kebaikan dalam kehidupan yang ada. Dalam keadaan maknanya banyak masa-masa ataupun ruang-ruang waktu yang maknanya kita gunakan menghalang keberkatan yang boleh kita dapat, yang boleh kita cari. Jadi dalam keadaan maknanya tertentu, maka memperbanyakkan tidur ini sesuatu perkara yang boleh menghilangkan keberkatan. Cuma adalah dalam beberapa persoalan-persoalan yang disebut sebagai larangan-larangan tidur dalam masa-masa yang tertentu, maka kita berbalik kepada persoalan apa yang telah pun kita sebutkan hari itu dalam keadaan ada hadis-hadis yang menceritakan kepada kita tentang beberapa waktu ataupun beberapa masa yang mengikut zahir riwayat tadi kita dilarang, kita ditegah ataupun kita diceritakan dengan beberapa perkara yang tidak baik ataupun tidak elok. Cuma dalam hadis-hadis yang banyak itu, kata para ulama, terdapat unsur-unsur yang disebut sebagai persoalan hadis-hadis yang bersifat sebagai maudhu' ataupun yang bersifat sebagai hadis yang palsu. Maksudnya bukanlah sesuatu
yang boleh kita jadikan sandaran, walaupun sebenarnya memang banyaklah kalau kita lihat keburukan daripada kebaikan kalau terlalu banyak tidur. Tapi kalau kita nak bersandarkan kepada hadis-hadis yang menceritakan tentang perkara-perkara ini, larangan-larangan yang menyatakan kadang-kadang orang kata tak boleh tidur lepas subuh tak boleh tidur lepas asar, maka hadis-hadis yang kita jumpa tu perlu diteliti terlebih dahulu. Kerana kebimbangan ataupun dalam keadaan persoalan mana kata kita khawatir kalau hadis ini tidak merupakan hadis tapi lebih kepada apa yang direka ataupun apa yang dicipta oleh seseorang manusia yang menyandarkan kata-kata dia kepada kata-kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena perhati baliklah. Kerana kadang-kadang banyak perkara-perkara yang menceritakan beberapa persoalan-persoalan yang kadang-kadang kita jumpa dalam kehidupan ini yang bersifat macam yang tadi. Macam perkara yang disebut sebagai persoalan hadis palsu ataupun hadis maudhu', hingga para ulama mengarang ataupun menerangkan kepada kita beberapa persoalan yang berkaitan dengan beberapa punca di mana hadis-hadis ini banyak dizahirkan ataupun banyak mana kata dimasukkan. Walaupun sebenarnya tak bolehlah kita nak kata hadis, tapi dalam keadaan dinisbahkan. Bila dinisbahkan kepada perkataan Nabi, itulah yang kita namakan dia sebagai hadis, walaupun sebenarnya dia bukan hadis pun. Dia bukan sesuatu yang boleh kita sebut sebagai hadis, tetapi bila dah dinisbahkan kepada Nabi oleh orang yang mereka sesuatu riwayat tadi, maka itu yang kita sebut sebagai hadis yang palsu. Walaupun sebenarnya dia bukan hadis. Tapi apapun dalam keadaan memanglah dari segi hakikatnya, dari segi apa yang boleh kita dapati, orang yang tidurnya banyak ini tadi memang akan hilang keberkatan. Mungkin seolah-olah tak ada kebaikan yang dapat dia buat. Ataupun sedikit sangat kebaikan yang boleh dia perolehi. Cuma nak sebut dalam keadaan menyandarkan perkara-perkara yang tidak baik ini kepada beberapa perkara yang kita sebut sebagai hadis dan sebagainya, maka yang tu perlu untuk kita teliti terlebih dahulu. Kerana kebimbangan ataupun kekhawatiran kita termasuk di dalam apa yang diperingatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang sengaja berdusta ke atas diriku, kata Nabi, maka dia telah menyediakan tempatnya di dalam api neraka. Walaupun mungkin kadang-kadang di antara persoalan yang disebut oleh para ulama, mungkin insyaAllah kalau ada masa nanti kita akan berkongsi satu penulisan yang menceritakan tentang persoalan hadis-hadis yang palsu ni, dalam keadaan hadis ni bukan saja termasuk di dalam mana kata perkara-perkara yang berkaitan dengan bentuk umum, tapi kadang-kadang banyak juga terdapat dalam kitab-kitab, banyak juga terdapat di dalam tafsir-tafsir yang menceritakan tentang beberapa perkara. Cuma antaranya kerana ada tujuan-tujuan yang tertentu lah. Antaranya tujuan yang disebut di dalam apa yang diceritakan oleh para ulama untuk tadilah mencegah sesuatu perkara yang tidak baik. Seumpama jugalah kadang-kadang kita jumpa hadis yang menceritakan sesiapa yang bercakap ketika azan, maka dinyatakan di dalam hadis tadi ataupun dalam riwayat itu beberapa perkara yang merupakan ancaman. Walaupun dari segi hukumnya, dari segi adabnya memanglah tak elok kita bercakap ketika azan, kerana yang dituntut, yang disunatkan ialah bila mana Nabi kata muazzin azan, maka hendaklah kita menjawab sebagaimana yang dilafazkan ataupun yang disebut oleh muazzin. Tetapi apakah di sana terdapat larangan bercakap? Tidak juga. Jadi hadis-hadis yang menyatakan ancaman orang yang bercakap, kadang-kadang kita jumpalah hadis-hadis yang menceritakan tentang siapa-siapa yang bercakap ketika azan, maka dia akan menemui beberapa perkara-perkara yang tertentu ketika mana berada di hujung nyawa dia. Maka ini juga merupakan hadis ataupun riwayat yang disandarkan sebagai hadis, tetapi
dia sebenarnya bukan hadis. Dan kalau dulu kadang-kadang kita melihat ada kita katakan perkara tu digantung di masjid-masjid ataupun di surau-surau, diletakkan sebagai mana kata peringatan. Malahan dia bukan sebenarnya hadis pun. Tidak ada dalam hadis pun mana kata perkara tu, walaupun dari segi hukumnya, dari segi mana kata adabnya memang tak baik. Seeloknya kita jawab, tapi bukanlah maksudnya bila kita bercakap maka kita akan bertemu, kita akan berjumpa dengan apa yang disebut dalam riwayat-riwayat yang biasa kita jumpa. Maka perkara-perkara ini dinyatakan oleh para ulama dalam memberikan gambaran bahawasanya bukan semua perkara dalam keadaan kita nak melarang, walaupun tujuan asalnya baik. Kita nak larang orang jangan banyak tidur, kita nak larang orang jangan banyak kita bercakap ketika azan, ataupun contoh lain, contohnya dalam keadaan apa yang disebut oleh para ulama, kita nak galakkan orang datang untuk menunaikan sembahyang sunat tarawih misal kata, maka ceritakan kelebihan-kelebihan malam-malam yang tertentu daripada malam yang pertama sampai malam yang terakhir. Tu juga sebenarnya hadis-hadis yang bukan Nabi sebut. Hanya direka cipta oleh seseorang yang antaranya mereka memang terkenal, mereka reka perkara-perkara yang disandarkan kepada hadis-hadis yang mereka kata datang daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi walaupun mana kata tujuannya baik tadi, tapi dalam keadaan itulah yang kata dia pelampauan batas tadi, hingga sanggup kita menggunakan, hingga kita berani menisbahkan apa yang kita sebut ini kepada Nabi, lalu kadang kita melakukan pembohongan. Kita melakukan sesuatu yang tidak sepatutnya kita buat kerana Nabi dah beritahu tadi. Dalam keadaan siapa yang berani menisbahkan satu pembohongan kepada diri Nabi, maka sebenarnya dia telah menyediakan tempat dia dalam api neraka. Jadi dalam soal mana kata kebaikan dan baik buruk memang ada. Cuma dari segi kita nak menisbahkan kepada ni dalil dia, yang ni dia punya perkara, yang ni dia punya sumber, maka yang tu kena kita siasat dulu. Kita kena ambil kira, kita kena mana kata melakukan penelitian sebelum kita menjadikan sesuatu itu sebagai dalil kepada apa yang kita nak sebut, apa yang kita nak perkatakan. Jadi perkara yang kedua ini disebut sebagai sesiapa yang banyak tidur tadi, maka dia tidak akan mendapat keberkatan, ataupun tidaklah dia mendapat keberkatan yang banyak pada umur yang Allah kurniakan, kerana kehidupan yang ada ini sebagaimana kita katakan tadi merupakan medan, merupakan ruang, merupakan masa, merupakan waktu untuk kita mencari seberapa banyak kebaikan-kebaikan yang boleh kita laksanakan. Dalam keadaan mudah-mudahan kesemua apa yang kita kerjakan akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau sekiranya kita lebih cenderung untuk menggunakan kehidupan ini dalam keadaan memperbanyakkan tidur, maka memang hilanglah keberkatan pada umur yang ada ini. Baik, itu perkara yang disebut sebagai peringatan yang kedua. Baik, yang ketiga, dan barang siapa banyak menuntut ia kegemaran manusia, nescaya tidak mendapat ia kegemaran Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara ini juga merupakan perkara yang memang kita sedia maklum. Yang dimaksudkan dengan banyak menuntut kegemaran manusia lah banyak mana kata mencari kepujian, banyak mencari penghargaan daripada manusia. Bila kita buat satu kerja, bila kita buat sesuatu amalan, bila kita buat sesuatu kebaikan, maka apa yang kita hajat ialah pujian manusia, penghargaan ataupun pujian, ataupun apa jugalah yang kita boleh dapat daripada manusia tadi, sanjungan dan seumpamanya. Jadi kalau itu yang kita cari, maka ia tidak akan mendapat kegemaran Allah. Maksudnya ganjaran pahala, ganjaran kebaikan, keberkatan tidak akan dia perolehi. Yang ni peringatan supaya kita mengikhlaskan amalan,
mengikhlaskan apa juga perkara yang kita buat dalam keadaan kita laksanakan perkara ini semata-mata atas tuntutan ibadah tadi, atas tuntutan kita melaksanakan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal manusia tahu ke, soal manusia tak tahu ke, soal manusia berikan pujian ataupun memberikan cercaan, celaan dan sebagainya, itu bukan perkara yang menjadi keutamaan. Keutamaan kita bila mana melaksanakan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah ialah untuk kita melaksanakan amalan tadi ikhlas ataupun benar-benar untuk Allah Subhanahu wa taala. Barulah apa yang Allah janjikan akan kita perolehi. Kerana nak memberikan apa yang telah pun dijanjikan itu hak Allah, dan Allah akan beri ketika mana kita menepati syarat-syarat dan juga perkara-perkara yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang kita sedia maklum yang Nabi kata innamal a'malu binniyat, bahawasanya amalan-amalan, maksudnya pengiraan ataupun penerimaan, pemberian balasan atau pengganjaran baik dalam setiap amalan, maka dia bergantung kepada apa yang disebut sebagai niat. Niat termasuk apa? Maka diperbahaskan oleh para ulama. Ada yang menyatakan niat tu maksud niat lah. Maknanya yang macam kita sembahyang tu ada niat, kita berwuduk ada niat, kita buat itu ada niat, ataupun ibadah-ibadah yang tertentu yang berhajat kepada niat, maka itulah niat. Maka yang dimaksudkan dalam hadis tadi, dalam keadaan setengah pandangan ulama mengatakan kalau kita melakukan amalan yang menuntut kita untuk berniat, tiba-tiba kita tak niat, maka amalan tadi tak sah. Tapi sebahagian lain pula menyatakan maksudnya bukan takat itu aja, tetapi lebih daripada itu, iaitu keikhlasan, matlamat dan tujuan kita melakukan ibadah itu pasal apa. Kalau dia bermatlamatkan mencari keredaan, mencari keampunan, mencari rahmat Allah, maka itulah yang kita dapat. Dan kalau sekiranya kita melaksanakan sesuatu bukan kerana itu, maka itulah yang kita dapat. Ketika mana sebahagian daripada hadis tadi, Nabi mencontohkan tentang mereka yang berhijrah. Dalam keadaan Nabi menyatakan sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrah dia kerana Allah dan Rasul. Dan siapa yang berhijrah kerana sesuatu hajat dari sudut keduniaan ataupun mencari keuntungan dari sudut perniagaan, ataupun sesiapa yang berhijrah kerana tujuan untuk nak mengahwini seorang wanita, maka Nabi kata maka hijrah dia atas apa yang dia niatkan. Maksud dia berdasarkan kepada keikhlasan ataupun tujuan dan matlamat. Walaupun mungkin orang tidak mengetahui tujuan dan matlamat kita, tapi kita kena sedar, kita kena yakin bahawasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang apa yang kita niatkan. Sejauh mana keikhlasan, sejauh mana kebersihan dan kesucian amalan tadi, maka itulah apa yang akan kita perolehi daripada amalan-amalan kita. Maka yang ni yang diperingatkan, kerana kadang-kadang memanglah sifat kita manusia ni suka kepada pujian, suka kepada penghargaan, walaupun mungkin kadang-kadang benda yang kita buat tu sebenarnya tak banyak mana pun, tapi mengharapkan kepujian, mengharapkan sanjungan yang begitu tinggi daripada orang lain, supaya mudah-mudahan orang melihat kita sebagai orang yang melakukan kebaikan. Yang ni kadang-kadang bukan saja mana kata boleh merosakkan amalan, tetapi merugikan kita jugalah dalam keadaan amalan tadi tidak diterima dan kita tidak mendapat apa-apa ganjaran dan pahala daripada amalan yang kita buat. Sedangkan setiap kebaikan dan setiap amal-amal baik yang kita laksanakan tadi, mudah-mudahan ada pahalanya di sisi Allah dan pahala yang ada di sisi Allah bukan calang-calang.
bukan dalam keadaan yang sedikit, dalam keadaan yang begitu banyak, dalam keadaan yang begitu mana kata mewah. Cuma bila mana kita tersilap kerana mengutamakan apa yang kita tuntut daripada manusia, hingga kita membelakangkan apa yang sebenarnya sepatutnya kita cari, maka yang itulah yang disebut dalam peringatan ni. Banyak kita tuntut kegemaran manusia supaya manusia puji kita, sanjung kita, beri kita penghargaan, beri kita maknanya balasan, tapi makanya kita tidak mendapat apa-apa daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara yang diperingatkan kepada kita supaya sentiasa mengikhlaskan amalan-amalan ataupun kebaikan-kebaikan. Dalam keadaan tujuan utama je tadi itulah kerana Allah. Sama ada orang sedar ataupun orang nak berikan pujian, orang nak berikan penghargaan, yang tu soal kedua. Kalau kita tidak mencari penghargaan di sebalik apa yang kita buat, yang kita carilah mudah-mudahan ia menjadi sedikit kebaikan kepada kehidupan yang ada untuk kita bawa sebagai bekalan ke akhirat. Nanti di antara 3 daripada 4 perkara yang disebut kepada Ibrahim Al-Adham untuk dia beritahu kepada orang yang dia temui. Jadi insyaAllah kita akan sambung perkara yang keempat dan juga perkara yang disebut sebagai perkataan Sahal rahimahullahu ta'ala. Ada 4 perkara lagi yang dipesan juga oleh Sahal ini untuk kita kongsikan di dalam pengajaran yang ke-39 dan juga baki daripada beberapa pengajaran yang terdapat di dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah ini, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan dan juga ruang kepada kita untuk berkongsi pandangan dan penjelasan ataupun penerangan peringatan daripada para ulama. Mudah-mudahan dapat kita amalkan dan mudah-mudahan amalan tadi akan mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan kepada diri kita, insya-Allah. Untuk sama-sama kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.